Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Semoga kamu sihat dan ceria untuk mengikuti sesi PDPR Pendidikan Moral pada hari ini. Cikgu nak kamu buka buku teks Pendidikan Moral muka surat 29, tajuk Hormati Diri, Hidup Dihargai. Baiklah, ini merupakan paparan yang ada dalam buku teks kamu muka surat 29. Ada 3 situasi yang ditunjukkan di sini. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah perasaan kita apabila dapat menghormati diri sendiri berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi kita akan bincangkan setiap situasi dan kamu perlu fikirkan perasaan kamu apabila melalui situasi yang ditunjukkan dalam buku teks ini. Baiklah, kita lihat situasi yang pertama. Situasi 1, cikgu nak kamu baca bersama-sama dengan cikgu. Semasa pulang ke rumah, rakan mengajak kamu pergi ke taman permainan. Kalau kamu lihat dalam gambar, ada 2 orang budak lelaki yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari sekolah. Dalam perjalanan, mereka telah melalui sebuah taman permainan. Seorang budak lelaki ini telah mengajak rakannya untuk berhenti dan bermain di taman permainan tersebut sebelum mereka pulang ke rumah. Jadi, apakah tindakan kamu sekiranya kamu melalui ataupun mengalami situasi ini? Adakah kamu perlu mengikut ajakan rakan kamu ataupun kamu menolak ajakannya terus pulang ke rumah? Ya, tindakan kamu merupakan tindakan yang tepat. Kamu perlu menolak ajakan rakan untuk bermain di taman permainan selepas pulang dari sekolah. Mengapa kita tidak boleh singgah ke taman permainan apabila telah pulang dari sekolah? Sebab ibu dan ayah kita tentu risau jika kita tidak pulang dari sekolah ataupun ibu bapa kita mesti menunggu kita di rumah. Jika kita pulang lewat, mereka mesti risau. Mereka takut kita telah dicolek ataupun sesuatu yang buruk telah berlaku ke atas diri kita. Jadi, kita tidak boleh mengikut ajakan rakan untuk pergi bermain ke taman permainan. Kita perlu terus sahaja pulang ke rumah selepas pulang dari sekolah. Jadi apabila kamu telah menolak ajakan rakan kamu, apakah perasaan kamu pada ketika itu? Adakah kamu berasa sedih kerana tidak dapat bermain di taman permainan? Ataupun adakah kamu berasa gembira kerana telah menolak ajakannya? Sepatutnya kamu berasa gembira kerana telah menghormati diri sendiri dengan menolak ajakan rakan untuk bermain di taman permainan. Kamu juga perlu rasa gembira kerana telah membuatkan ibu dan ayah tidak rasa risau kerana kamu tidak pulang ke rumah. Jadi kita lihat situasi kedua. Situasi kedua kita nak baca sama-sama. Kamu hendak keluar bermain dengan kawan. Lihat dalam gambar, ada seorang budak lelaki yang datang ke rumah kawannya dan mengajak kawannya bermain bersama-sama. Adakah boleh kita pergi bermain bersama-sama dengan kawan? Sudah tentu kita boleh pergi bermain dengan kawan. Tetapi sebelum kita pergi bermain, kita perlu meminta izin kepada ibu bapa kita terlebih dahulu. Jika mereka izinkan kita keluar bermain, barulah kita keluar bermain. Jika ibu dan ayah tidak izinkan ataupun ibu dan ayah tiada di rumah, kita tidak boleh keluar rumah sesuka hati kerana banyak bahaya yang menanti kita di luar.
jika sesuatu yang tidak elok berlaku pada diri kita, ibu dan ayah kita tidak tahu. Kerana kita tadi keluar, kita tidak beritahu ibu dan ayah. Jadi, tentu sekali kamu boleh pergi bermain dengan kawan, asalkan kamu mendapat kebenaran ibu dan ayah. Jadi, apakah perasaan kamu apabila kamu telah meminta izin ibu dan ayah untuk keluar? Tentu kamu berasa gembira dan kamu dapat keluar dengan senang hati kerana ibu dan ayah memberi kebenaran. Ibu dan ayah tidak menghalang ataupun ibu dan ayah tak marah kamu nak pergi bermain dengan kawan. Jadi itu pun menunjukkan yang bukan sahaja kamu menghormati ibu dan ayah, tapi menunjukkan bahawa kamu menghormati diri kamu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pada situasi yang ketiga. Dalam situasi ketiga, kita baca sama-sama. Kamu mengantuk semasa guru sedang mengajar. Ini situasi di dalam kelas. Ketika cikgu sedang mengajar, kamu rasa mengantuk, kamu rasa penat dan rasa hendak tidur. Jadi, jika kamu berada dalam situasi ini, apakah yang perlu kamu lakukan? Adakah kamu perlu tidur dalam kelas ketika cikgu mengajar? Tak boleh. Tindakan kamu sepatutnya kamu meminta izin kepada guru untuk pergi ke tandas dan mencuci muka, ataupun jika kamu bawa bekalan air, kamu boleh minum air untuk menghilangkan rasa mengantuk ketika guru sedang mengajar. Perbuatan tidur di dalam kelas ketika guru mengajar merupakan satu perbuatan yang tidak elok. Ini menunjukkan bahawa kita tidak menghormati guru. Juga kita tidak menghormati diri kita sendiri. Jadi apabila kita mengantuk dalam kelas, kita bolehlah pergi ke tandas untuk cuci muka ataupun kita pergi minum air. Jadi apa perasaan kamu jika kamu tidak tidur dalam kelas ketika cikgu mengajar? Tentunya kamu berasa gembira dan juga kamu rasa bangga kerana kamu dapat berjaya melawan perasaan mengantuk dan tidak tidur di dalam kelas. Jadi ini menunjukkan yang kita menghormati diri kita sendiri. Baiklah. Untuk aktiviti hari ini, cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral muka surat 41 dan muka surat 42. Seperti biasa, setelah siap melakukan tugasan, muat naik tugasan kamu dalam Google Classroom untuk disemak. Baiklah, sekian sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa pada sesi akan datang. Terima kasih. Bye.